Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar. InsyaAllah hari ini kita akan mengulang kaji serba sedikit tentang surah An-Nas yang kita belajar semalam. Okey, seperti yang kita belajar semalam, surah An-Nas dia mempunyai 6 ayat. Okey, dia mempunyai 6 ayat sahaja dan termasuk dalam surah Makkiyah. Okey, apa maksud sebenarnya termasuk dalam surah Makkiyah? Maksud termasuk dalam surah Makkiyah ialah surah ini diturunkan di Mekah. Okey. Ini adalah latar belakang surah An-Nas. Dia mempunyai 6 ayat dan diturunkan di Mekah. Okey, seterusnya, nama surah An-Nas ini diambil bersempena nama manusia. Okey, maksud perkataan An-Nas adalah manusia yang disebut berulang kali dalam surah An-Nas. Okey, dalam surah An-Nas, Allah menyebut perkataan An-Nas sebanyak 5 kali. Okey, Allah menyebut sebanyak 5 kali. Okey, berulang kali sebanyak 5 kali. Okey, itu adalah latar belakang surah An-Nas. Okey, saya ulang lagi semula. Latar belakang surah An-Nas. Okey, surah An-Nas ini mempunyai 6 ayat. 6 ayat sahaja, tak panjang, tak pendek, dia sederhana. Dan surah An-Nas ini diturunkan di Mekah. Okey, kemudian nama surah An-Nas ini diambil bersempena bermaksud manusia. An-Nas maksudnya manusia, seperti yang Ustazah terangkan semalam, iaitu maksud An-Nas adalah manusia. Okey, jadi dalam surah An-Nas ini Allah telah menyebut berulang kali dalam surah ini, iaitu berulang kali menyebut perkataan An-Nas. Allah menyebut sebanyak 5 kali perkataan An-Nas. Okey, itu adalah latar belakang surah An-Nas. Okey, kita nak tengok pula intisari surah. Apa itu intisari surah? Intisari surah adalah kita nak tahu maksud keseluruhan ayat, apa yang Allah perintahkan kepada manusia. Okey, jom kita tengok kat sini ada 2 point, iaitu 2 isi sahaja tentang intisari surah An-Nas. Okay, yang pertama, tengok, Allah sahaja yang mampu mentadbir urusan jin dan manusia. Okay, maksudnya Allah sahaja yang mampu menguruskan urusan jin dan manusia. Maksudnya jin dan manusia ni hanya Allah sahaja yang mampu memerintah. Jin tak boleh memerintah manusia dan manusia tak boleh memerintah jin. Sebab apa? Sebab Allah yang menciptakan jin dan manusia. Okey, jika jin mentadbir manusia, manusia ni akan menjadi jahat, akan sentiasa berbuat jahat. Sebab apa? Jin telah bersumpah dan berjanji kepada Allah yang mereka ni akan menyesatkan manusia. Bila manusia semua sesat, siapa nak menyembah Allah? Betul tak? Bila semua manusia buat jahat, siapa nak ingat Allah? Jadi sebab itu Allah kata Allah sahaja yang mampu mentadbir urusan jin dan manusia. Bila manusia mati, bila manusia dilahirkan, rezeki manusia semua Allah yang tentukan. Jin mati bila, Ustazah? Jin akan mati apabila tibanya hari kiamat. Okey, seterusnya, yang kedua, perintah yang kedua, itu isi yang kedua adalah perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah daripada segala kejahatan, sama ada daripada jin ataupun manusia. Ingat tak semalam Ustazah kata jin dengan manusia, dua-dua ini pandai menghasut manusia. Jin memang pandai, memang power menghasut manusia. Dan manusia pun pandai menghasut manusia untuk
mengajak kita ke arah kejahatan. Okey, kat sini manusia ni ada dua kategori, iaitu yang pertama menghasut kita membuat perkara yang baik, dan yang kedua menghasut kita membuat perkara yang jahat. Jadi kita sebagai manusia perlu memilih manusia yang buat baik ataupun manusia yang menghasut kita buat perkara jahat. Okay, kalau jin pula, jin dia satu je kategori, iaitu menyesat dan menghasut manusia untuk berbuat perkara yang jahat. Bila kita buat perkara yang jahat, jin suka. Sebab jin nak cari kawan untuk dia berkawan dalam neraka. Nak tak kita kawan dengan jin? Kita tak nak masuk neraka, kita semua nak masuk ke syurga. Jadi Allah perintahkan manusia agar berlindung kepada Allah. Apa maksud berlindung? Maksud berlindung ni maksudnya kita perlu sentiasa mengingati Allah, sentiasa bersyukur kepada Allah. Yang pertama sekali adalah kita kena selalu solat. Bila kita selalu solat dan menyembah kepada Allah, jadi Allah akan jaga manusia, akan jaga diri kita sebagaimana kita menjaga kita punya ibadah kepada Allah. Okey, jadi dekat sini kita belajar dua, iaitu latar belakang surah An-Nas dengan intisari ataupun maksud sebenar surah An-Nas. Okey, cukup untuk hari ini sahaja. Okey, nanti Ustazah minta semua pelajar salin nota yang diberikan kepada kamu semua. Okey? Jadi cukup untuk hari ini sahaja. Okey, Assalamualaikum.